sampai dalam hati. Lahir itu tidak sama dengan yang ada di dalam hati. Yang lahir itu tidak mengembangkan yang di dalam. Hanya haba'an mansura saja, hanya jadi habu saja di sisi Allah SWT. Sedangkan yang Allah nilai besar itulah amalan batin kita, itu yang merupakan akhlak kita kepada Allah SWT. Tapi perlu diingat, bukan pula artinya amalan lahir ini tidak perlu dan tidak diwajibkan. Amalan lahir juga perlu dan diwajibkan. Tetapi di antara dua amalan ini, lahir dan batin itu yang paling utama. Cuma kedua-duanya sekali itu merupakan kesempurnaan amalan kita. Tetapi kalau salah satu di antaranya, amalan batin itu lebih utama lagi daripada amalan yang lahir. Sebab kalau ibarat buah, bagaimana kita bela lahir yang sekalipun cantik, yang sampai berulat di luarnya, yang kita nakkan adalah isinya, supaya isinya selamat. Dan isi itu dapat kita rasai dengan penuh lazat dan nikmat. Jadi kalau begitu, saudari yang dalam sekalian, kewajiban kita selepas ini melalui umur kita yang sedikit ini amat berat. Terpaksalah kita menggandakan mujahadatun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu, supaya amalan lahir yang ada ini dapat dipertahankan. Maka kita lipat gandakan lagi pula untuk dapat kita memiliki amalan-amalan batin itu, amalan kerohanian itu, supaya kita dapat menguasai kedua-duanya sekali, supaya amalan lahir kita itu bertentangan dengan yang di dalam. Kalau tidak kita berbuat demikian, kalau kita berhadapan dengan Allah, kita masih lagi tidak selamat, saudari yang demikian. Di dalam ucapan putusan saya kepada saudari, saya nak membawa suatu cerita yang menggambarkan bagaimana pentingnya amalan batin itu, dan bagaimana salafus salih zaman dahulu sangat menitik berat soal amalan batin ini. Di antara cerita-cerita yang saya nak bawa yang menggambarkan pentingnya amalan batin itu, yang sepatutnya kita dari sekarang untuk memilikinya. Ada keterangan dalam kitab, ada seorang ulama sufi beriktikaf di dalam sebuah masjid pada 10 yang akhir pada bulan Ramadan. Setelah beliau beriktikaf di masjid itu, beliau melihat ramailah orang-orang bersama-sama. Beliau beriktikaf di masjid itu. Beliau melihat orang ramai beriktikaf di masjid itu, bangun zikir dan berwirid dan membanyakkan baca Al-Quran. Lepas itu lantas beliau membatalkan iktikaf. Kemudian ada orang yang bertanya kepada ulama sufi ini, mengapa tuan membatalkan iktikaf? Maka ulama sufi ini memberi jawaban, saya membatalkan iktikaf ini karena saya takut kalau nanti Allah datangkan balak di dalam masjid ini, saya juga tertimpa sana. Mengapa tuan? Kata orang itu. Maka ulama sufi ini memberi jawaban lagi, karena saya lihat orang yang banyak tahajud dalam masjid ini, orang yang banyak sembahyang, banyak baca Quran, berzikir dan wirid, karena terlalu iktimat dengan ibadah, selalu berpegang dan bersandar dengan ibadah, bukan beribadah atas dasar ubudiyah, atas dasar seorang hamba yang patut melakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu dosa. Kalau Allah datangkan bala di masjid ini, saya akan berkumpulkan, oleh baik saya batalkan iktikaf saya. Kisah ini cuba kita fikir, saudari yang sekalian. Siapa mau objek, siapa mau tolak tahajud, iktikaf, baca Quran, sembahyang sunat, gitu banyak wirid dan zikir yang dilakukan oleh orang dalam masjid ini, satu kesalahan dan dosa. Tapi bagi orang yang jiwanya halus, macam ulama sufi yang saya katakan tadi, dia nampak ibadah yang lahir itu macam sosial saja. Kenapa? Hati orang itu beribadah bukan kerana kehambaan kepada Allah, kerana
yakin sangat amal itulah yang akan membuatkan kejayaan dia, ya kejayaan mereka di akhirat kelak. Jadi sekolahnya yakin dengan amal, bukan beramal, kerana zat Allah yang maha suci dan maha besar itu. Satu cerita yang lain lagi, ada seorang yang salih bertemu dengan seorang yang salih, kemudian berbual. Maka orang yang salih ini pun bercakap kepada sahabatnya, orang yang macam saya ni begini banyak dosa, tapi belum lagi Allah balakkan kepada saya. Sudah sepatutnya Allah balakkan kepada diri saya ini kerana dosa saya. Itulah tawaduknya orang yang salih itu. Dia begitu salih mengaku berdosa dan merasai takut dia menerima balak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini lagi. Maka dengan spontan sahabatnya memberi jawapan, sebenarnya setiap hari Allah telah membalakkan kepada engkau, tapi engkau tak sedar, iaitu selama ini Allah telah tarik rasa kelazatan dan rasa kemanisan beribadah. Itu menunjukkan balak, tapi dia tak terasa. Itu dia nilai orang salih zaman dahulu. Bukan balak ujian yang membentuk sakit, miskin, orang kata, orang terengah, orang benci, itu bukan balak. Tetapi dicabut dalam hati rasa kemanisan, rasa kelazatan beribadah. Itu bukan balak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu cerita yang lain lagi, ada seorang ulama yang salih. Dia mendengar kemasyhuran seorang sufi di satu tempat yang lain yang agak jauh dari tempat. Kemudian satu hari dia pergi mengembara ke tempat sufi itu kerana ingin melihat orang sufi itu untuk mendapat berkat dari kepada Allah. Sampailah seorang ulama itu ke rumah sufi itu. Kemudian sufi itu sambutlah beliau sebagai tetamu yang dihormati. Manakala waktu malam bersama-sama lah sama yang maghrib dan isya, dan tuan rumah lah orang sufi itulah yang menjadi imam. Selepas semayang, ulama ini tadi berkata dalam hati atau bercakap sendirian di dalam hati, sia-sia saja saya datang di tempat yang jauh, rugi saja masa yang saya korbankan. Saya lihat tuan rumah tadi membaca Al-Fatihah pun tidak betul-betul, tak begitu fasih. Padahal dari jauh begitu masyhur dan terkenal. Menyesal saya datang. Sia-sia saja saya mengorbankan masa tenaga, hanya dapat letih dan penat saja. Lepas itu beliau nak bersuci kerana nak buang air kecil di samping ambil uduk. Kalau keluar daripada bangunan rumahnya, rumah sufi ini tadi, sedang dia nak bersuci, datang singa, seekor singa yang besar di tengah padang pasir, nak menerkam dan nak menangkap dia. Dia pun memekik. Maka didengar oleh tuan rumah tadi, dan tuan rumah pun terus datang keluar. Dan sufi ini pun terus menghalau singa itu, dan singa ini pun takut dengan sufi ini tadi dan terus lari. Lepas itu tuan rumah ini bercakap kepada ulama ini tadi, inilah macam manalah singa nak takut dengan Tuan. Tuan selalu bersusah payah nak membaiki amalan-amalan lahir, tetapi Tuan tidak memelihara pun dan tidak susah payah nak memelihara amalan-amalan batin. Sebab itu singa tak takut dengan Tuan. Saya tadi tersalah dan tersilap bacaan itu kerana selalu memikirkan amalan batin, selalu nak memikirkan ruh Fatihah yang saya baca itu. Sebab itulah singa takut dengan saya. Ini satu cerita lagi yang menunjukkan itu peranan amalan batin di pada lahir. Kemudian di dalam kitab pernah kita berjumpa pengakuan orang-orang yang salih di zaman dahulu, hingga ada di kalangan mereka berkata, orang itu tidak dianggap tawaduk kalau dia belum menasai